أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan segala limpah kurnia yang telah dikurniakan kepada kita, moga-moga setiapnya itu menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang sentiasa bersyukur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian di dalam kitab Akhlak Seorang Muslim, yang mana kita masuk pada bab yang kedua, iaitu kehidupan yang sempurna. Islam datang untuk membawa manusia kepada kehidupan yang sempurna dengan adab-adab dan akhlak yang baik. Islam juga memandang tahap-tahap perjalanan yang mana orang yang melepaskan diri dari tujuan hidup yang mulia itu akan terkeluar dari syariat Islam. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sedia maklum bahawa kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata solat, bukan semata-mata puasa, bukan semata-mata zakat, bukan semata-mata pergi buat umrah haji, tetapi pada asalnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkenaan dengan akhlak. Inilah yang pertama sekali apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi nabi. Jadi Allah Taala perintahkan kepada baginda supaya berdakwah kepada keluarganya, keluarga terdekatnya, tentang apa? Yang pertama, mentauhidkan Allah, dan yang kedua, memperbaiki akhlak. Dan Nabi berhijrah ke Madinah pun sahabat-sahabat Ansar pun diajar tentang akhlak, ditekankan tentang kemuliaan akhlak. Baik, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Ahmad, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutuskan ke atas dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik.
Baik, inilah salah satu tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, adalah untuk memperbaiki akhlak yang ada pada zaman baginda, yang mana telah tersasar jauh daripada Islam. Ada yang musyrik, ada yang kafir, ada yang Islam, yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akhlak bukanlah seperti barang yang berharga. Akhlak merupakan suatu perkara yang telah diredai oleh agama. Orang yang mengamalkannya dihormati. Baik. Apabila kita berkelakuan baik, berbudi pekerti yang baik, inilah orang akan memandang, bukan kita menunjuk, tetapi segala apa perbuatan yang baik kita lakukan, walaupun ianya kecil, akan menjadi apa? Akan menjadi perkataan oleh orang lain. Contoh, tengok si fulan ni, bagus dia, tiap-tiap kali pergi ke masjid. Nampak tak? Ni dia. Apa juga yang perkara yang baik ni akan jadi apa, perbualan. Contoh, sebagai contoh saya bagi, macam saudara kita, sahabat kita yang hebat ni, yang duduk di belakang Khairul, kita sedia maklum dia seorang yang istimewa, tetapi dia boleh datang ke masjid untuk solat berjemaah. Dan tiap kali, kalau kadang-kadang kalau saya duduk di kedai minum, mesti ada orang cerita tentang dia. Bagusnya anak sebulan ni, walaupun macam tu boleh datang ke masjid. Kita yang dengar ni pun malu. Yang sehat, yang segar bugar ni, yang boleh Allah Ta'ala masih belum tarik lagi nikmat ni, boleh berjalan dengan baik, kesihatan yang baik, pun kadang-kadang tewas. Saya nampak tak? Ni apabila seseorang itu membuat perkara yang baik, mesti akan jadi bualan orang. Oh, si fulan ni baik. Dan begitu juga kalau seseorang itu yang membuat perkara yang menyalahi, buat maksiat, buat kemungkaran, pun akan menjadi bualan orang. Jadi kita nak yang mana, kita pilih. Baik, seterusnya Usamah bin Syariq meriwayatkan, pada suatu masa kami duduk di tempat kediaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menunduk dan diam. Tidak ada seorang pun di antara kami yang bercakap. Kemudian datang beberapa orang bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabba ibadillahi ilallah ta'ala?" Ya Rasulullah, siapakah di antara hamba Allah yang paling dicintainya? Ni sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah hamba Allah yang paling Allah Ta'ala cinta? Maka baginda menjawab, ahsantum khuluqan, yang baik akan akhlaknya. Tidak pula dalam hadis ni Nabi sebut orang yang banyak menunaikan solat. Tak.
Kita tak nafikan tentang itu, tetapi yang pertamanya akhlak. Kita tengok, kalau kita tengok di luar, berapa ramai orang yang datang ke masjid, berapa ramai orang yang datang solat, tetapi di luar cakap benda yang bukan-bukan. Nampak tak? Datang solat tetapi di luar pakai seluar pendek, membuka aurat. Bagaimana nak mencerminkan diri itu seorang ahli masjid? Ini dia. Ni akhlak ni menyeluruh. Dia tak boleh ambil sikit. Nak ambil bab ni saja, bab lain tak mau, tak boleh. Sama macam Islam. Kita nak ambil bab solat saja, bab hukum hakam tak mau, tolak tepi dulu, tak boleh. Kita nak duduk dalam Islam, nak menjadi hamba Allah yang beriman, kena ambil semuanya. Solatnya, mentaati Allah, mentauhidkan Allah, merendah diri, hukum hakam, semua kena ambil. Tak boleh pilih-pilih. Ini yang telah ditetapkan. Dan apabila kita mentaati satu perintah Allah, maka disitulah martabat peningkatan iman kita. Dari setingkat demi setingkat, kita lalai turun balik, kita beramal balik, naik balik. Ini dia. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menjawab, ma khairu ma u'tiyal insan. Adakah pemberian yang terbaik yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia? Apa itu pemberian yang terbaik? Adalah akhlak yang baik. Walaupun kita ni bukan seorang yang berharta, bukan seorang yang hidup yang mewah, bergelar, berjawatan, tetapi apabila kita berakhlak baik, maka martabat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mahu martabat kita diangkat oleh manusia, ataupun mahu martabat kita diangkat oleh Allah? Kalau kita mahu martabat kita diangkat oleh manusia, sila pamerkan segala bentuk kebaikan supaya orang lain nampak, orang lain puji, kita pun meninggi diri. Tapi kalau kita mahu tingkatan martabat itu diangkat oleh Allah di sisi Allah, maka perkara ni kita tak nampak balasannya. Balasan tak nampak. Yang nampak nanti di akhirat nanti. Kita kena mati dulu, baru boleh nampak. Selagi kita hidup, kita tak nampak apa balasan-balasan yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada hamba-hambanya. Kalau hambanya buat yang ini balasan dia. Tak nampak di dunia. Nak kena mati dulu. Tunggulah hari yang ditetapkan, baru kita nampak. Sebab tu dalam talqin disebut, kalau di dalam talqin disebut, maka terputuslah segala kesenangan dunia bagi kamu. Dah habis dah. Ketahuilah kesenangan dunia ini adalah tipu daya saja. Itu sebagai ujian bagi mereka yang Allah Ta'ala kurniakan kelebihan. Berat ujian. Apakah mereka lulus dengan ujian tu? Allah Ta'ala bagi kemewahan, digunakan kemewahan tu untuk kebaikan.
insya-Allah lulus. Jika tidak ada masuk riak, ikhlas kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Begitu juga dengan orang yang Allah Ta'ala takdirkan hidupnya tidak senang, hidupnya susah, miskin, tetapi dia sabar dan dia redha, ini adalah ditentukan oleh Allah, maka insya-Allah kesusahan dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang lebih ada kelebihan dia dan ada kekurangan dia. Orang yang susah ada kelebihan dan ada kekurangan dia. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyahut khuluqun hasan. Sambung tadi hadis tadi. Siapakah yang terbaik, insan yang terbaik di sisi Allah? Nabi tetap jawab, akhlak yang baik, orang yang berbudi pekerti yang baik, pandai menghormati orang tua, pandai mengasihi orang muda. Nampak? Dia tidak meletakkan level dia sebagai orang tua, kamu muda kena hormat aku. Tak. Yang tua hendaklah mengasihi yang muda. Bila yang muda ni dia rasa diri dia ni dikasihi oleh orang tua, maka secara tak langsung dia akan menghormati orang tu. Contoh, kita bekerja dengan majikan kita seorang yang baik, kita susah, majikan kita tolong, apakah patut kita herdik dia, kita marah dia, kita langgar arahan dia? Tak. Sudah semestinya kita akan menghormati. Inilah dia orang yang berada ketika aku dalam kesusahan. Nampak? Tu dia. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, innal fuhsya wal tafahhusya laisa minal Islam wa inna ahsanan nas islaman ahsanuhum khuluqan. Kekejian dan perbuatan yang keji bukan dari ajaran Islam. Sesungguhnya orang yang terbaik keislamannya ialah yang terbaik akan akhlaknya. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pun dah tahu dah, apakah Islam ni mengajar kita tentang keburukan? Tak. Islam ni mengajar kita tentang kebaikan. Yang ajar tentang keburukan ni siapa? Syaitan. Syaitan ni memang kerja dia untuk merosakkan akidah anak Adam. Ni dia. Dan Allah Ta'ala sangat menyayangi kepada orang-orang yang sentiasa berlaku baik. Tidak kira jika Allah Ta'ala turunkan ujian yang berat bagi dia, tetapi dia bersangka baik dengan Allah, dia terima ujian tersebut dengan redha, maka orang inilah yang Allah Ta'ala suka. Dalam khutbah Jumaat tadi, khatib ada baca, kalau sekiranya seseorang itu melakukan dosa, jangan berputus asa untuk bertaubat.
Kerana Allah Ta'ala suka kepada orang yang berbuat dosa lalu dia bertaubat dan menyesal akan perbuatannya itu. Dia taubat ni ada dua. Satu, taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Taubat yang kedua, taubat. Dia taubat hanya untuk melepaskan ketika itu, nanti dia buat balik. Dia tidak bersungguh-sungguh di dalam taubatnya itu. Yang Allah Ta'ala suka orang yang benar-benar bersungguh. Kalaulah contoh seseorang ditakdirkan oleh Allah minum arak, pada satu ketika dia sedar bahawa arak itu haram dan Allah Ta'ala tak suka, benci, murka kepada orang Islam yang minum arak, lalu dia pun bertaubat. Apakah taubat dia diterima atau tidak? Urusan ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang mengetahui. Tapi berdasarkan banyak ayat di dalam Al-Quran mengatakan seseorang yang membuat perkara kemungkaran, apabila dia bertaubat, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha pengampun lagi maha pengasihani. Nampak tak? Dalam satu hadis, riwayat hadis, hadis Qudsi, yang mana Allah Ta'ala berfirman, jika sekiranya hamba-Ku itu melakukan dosa seluas lautan. Seluas lautan ni luas sangat, dosa, penuh dosa, tetapi pintu keampunanku lebih luas daripada itu. Nampak tak? Maksudnya Allah Ta'ala ini tidak menyempitkan pintu taubat seseorang, walaupun dosa yang kita buat kecil ataupun besar. Yang pertama, taubat, minta ampun. Jangan kita kata tak apalah, nanti tunggulah umur 50 tahun nanti. Orang tak sembahyang, bila ditanya kenapa tak sembahyang, muda lagi, tunggulah lepas pencen nanti. Nanti lepas pencen barulah boleh pergi masjid, hari-hari pergi masjid. Baik, kalau kita tengok pada perkataannya itu, jatuh mempersendakan, mempermain-mainkan. Apabila mempermain-mainkan tentang syariat Islam, hukumnya kufur, kafir terus. Sebab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, dia berkata apa? Barang siapa yang mempertikai, mempersenda, mempermainkan hukum Allah, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Sebab tu perkataan kena jaga. Orang yang berakhlak baik, dia takkan guna ayat tu. Tunggulah. Contoh, seorang apabila ditanya, kenapa tak pergi haji? Kenapa tak pergi tunaikan haji? Lepas tu dia jawab, tunggulah dulu, nanti-nanti pergilah. Sama juga. Sedangkan dia berkemampuan, dia cakap macam tu, boleh jatuh mempersendakan syariat Islam.
Kalau dia kata, dia jawab, insya-Allah mungkin satu hari nanti dengan izin Allah, tak apa juga, betul lah tu. Sebab apa? Menunaikan haji ini bukan kewajipan kepada semua orang. Faman lam yastati', bagi sesiapa yang berkemampuan. Ni. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab hadis, 40 hadis Imam An-Nawawi, hadis 40, pada bab yang kedua, tu diceritakan hadis yang panjang. Apabila datangnya seorang lelaki bertanya kepada Nabi, apa itu Islam? Nabi jawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wal hajja fil baiti faman lam yastati'. Dalam hadis tu Nabi sebut tentang Islam tu apa. Itulah dinamakan rukun Islam. Yang pertama kalimah syahadah, yang kedua solat, yang ketiga puasa, zakat, yang kelima menunaikan haji bagi siapa yang mampu. Ni perkataan yang kita keluarkan ini kena jaga-jaga. Kita rasa kalau ni orang sebut nak seloror, nak bergurau, tak boleh. Apabila gurauan itu berkenaan dengan hukum, tak boleh. Tak boleh main-main. Kenapa tak solat lagi? Allah, belum akil balik lagi. Umur dah 45. Boleh jawab macam tu? Belum cukup umur lagi. Tak wajib. Tak boleh. Sebagaimana Imam Syafi'i, imam yang kita berpegang ni, dia kata tadi kufur, kafir terus, mempersendakan. Ni perkataan kena jaga. Sebab itu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiah sahabat, tarbiyah tentang iman dan akhlak, adab-adab diajar bagaimana. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab-kitab yang menyentuh tentang adab-adab ni, banyak. Adab makan, adab masuk bilik air, adab tidur, ini termasuk dalam akhlak. Akhlak dan adab ni sama. Akhlak yang baik, adab yang baik sama, perkara yang sama. Ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita nak masuk dalam tandas pun Nabi ajar. Apa nak dibaca? Sekurang-kurangnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nampak? Bagi suami isteri, apabila nak bersama, ada Nabi ajar doanya. Ada doanya. Bukan main serbu je. Tak, ada doanya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Siapa amal doa ni? Siapa amal angkat tangan? Tak ada siapa angkat tangan, mana tak amal lah ni. Mana serbu terus ni. Sampai perkara itu pun Nabi ajar. Makan pun sama. Makan minum, sebelum makan dan minum baca bismillah. Sebab apa? Kalau siapa yang memasukkan makanan
ke dalam mulutnya tanpa didahului dengan bismillah, maka syaitan akan turut masuk sama dalam mulut. Ni Nabi cakap. Masuk dalam rumah pun sama juga. Nabi ajar juga. Sekurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sebut, siapa yang masuk dalam rumah tanpa memberi salam dan baca bismillah, syaitan akan ikut dia masuk. Perkara simple, yang kecil pun Nabi ajar. Apatah lagi yang besar. Ni dia. Ni Nabi ajar untuk memperbaikkan akhlak bagi umatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul mu'minina akmalu imana, di antara kaum mukmin siapakah yang paling sempurna imannya? Lalu baginda menjawab, ahsantum khuluqan, mereka yang memiliki akhlak yang baik di antara kamu. Tadi tentang yang dicintai oleh Allah, ini yang iman pula sama. Jawapan Nabi tetap sama, orang yang mempunyai akhlak yang baik. Tidak semestinya kita nak belajar, kita nak berbuat baik, kena pakai jubah dulu, kena pakai serban dulu, kena pakai tongkat dulu, baru nak buat benda baik. Tak. Selagi mana kita berpakaian yang menutup aurat, buat benda baik, tetap diterima oleh Allah walaupun kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang melakukan satu amalan yang baik walaupun sebesar zarah, tetap dilihat, yarahu, dilihat oleh Allah. Maksudnya dinilai oleh Allah walaupun kecil. Sebab apa? Apabila kita buat akhlak yang baik, kita tunjukkan akhlak yang baik, kita menjadi cermin kepada orang lain untuk buat juga. Nabi SAW adalah cerminan bagi umatnya. Kita tengok kebaikan Nabi, kita buat, kita dapat kebaikan. Walaupun Nabi tak perintah, kita tengok, kita tahu Nabi buat, kita pun buat, dapat pahala sunnah. Saidina Umar Al-Khattab pernah ditanya, kenapa ada orang tanya dengan Saidina Umar ni, kenapa kamu pusing Kaabah ni, bahu ni, kain ihram tu diturunkan, kenapa? Apa jawab Saidina Umar? Aku melihat Rasulullah buat, maka aku pun buat. Senang tak jawapannya? Senang. Sebab apa? Apa sahaja yang Rasulullah buat, kita buat, tetap dapat ganjaran. Apa sahaja, tak kiralah daripada perkara yang kecil hinggalah perkara yang besar, sekiranya itu yang Nabi buat, kita pun buat, tetap dapat. Jangan dikira berapa balasan. Contoh, kita beramal, kita belajar, buka buku fadilat amal. Ada masa lagi? Habis dah? Dah habis dah? Mana Tok Imam? Tok Bilal? Tok Imam nak. Tok Bilal pun relax seminit lagi boleh?
Baik. Apabila kita belajar buka kitab fadilat amal, kita tengok, oh buat amal ni fadilat ni, fadilat ni. Jangan kita beramal untuk mengejar, betulkan balik pendirian kita, keyakinan kita. Jangan kita buat satu perkara itu kerana ganjaran, tetapi beramallah kita kerana Allah Ta'ala, disebabkan ada ganjaran ni ada ganjaran. Kita beramal bukan nak kejar ganjaran, kita nak beramal nak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dapat keredaan Allah, maka Allah Ta'ala janjikan, inilah hak kamu, ni sana nanti. Itu sebagai ganjaran, tu sebagai semangat untuk kita beramal. InsyaAllah, moga-moga kita, Allah Ta'ala jadikan hamba-hambanya yang beramal soleh, yang baik budi pekerti, yang baik akan akhlak, dapat ditontonkan oleh orang lain. Kita dapat tontonkan akhlak kita yang baik kepada orang yang bukan Islam. Semoga dengan itu orang bukan Islam ni masuk untuk mengikuti ajaran Islam. Sebab dia tengok, oh Islam ni macam ni, baik, bukan Islam yang kejam, yang zalim. Yang zalim tu kita, pasal kita yang buat, kita menunjukkan. Tapi kalau kita pandai bawa Islam ini dengan cara yang santun, insya-Allah orang bukan Islam akan tengok, inilah dia Islam yang betul. Inilah Islam yang aku belajar dalam kitab Injil ke apa ke. Inilah dia, rupanya Islam ni baik, bukan Islam ni kejam, zalim, tak. Jadi kita nak buat tu, yang pertama kita belajar sikit demi sikit, terutamanya diri saya dan tuan-tuan sekalian. Perbaiki akhlak kita, adab kita, buat sedikit demi sedikit. Jangan ambil semua, takut kita tak mampu, takut nanti separuh jalan kita tinggalkan. Ambil sedikit demi sedikit. Moga-moga ianya istiqamah, insya-Allah. Moga-moga sedikit perkongsian ilmu pada malam ini dapat memberikan kepada kita manfaat yang besar. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hambanya yang soleh. Allah Ta'ala titipkan di dalam hati kita untuk cintakan masjid, cintakan umat-umat Islam yang lain. Moga-moga Allah Ta'ala kuatkan iman dan kekuatan kita untuk berada di atas landasan yang benar. Moga-moga Allah Ta'ala meredai kehidupan kita di atas dunia ini, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita di atas dunia ini dan di akhirat kelak juga, untuk kita menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala perkenankan. Jadi saya sudahi kuliah pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.